InsyaAllah pada malam ini kita akan mendengar sedikit sebanyak tazkirah. Ini pada malam tuan-tuan saya nak cerita dekat tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dah mendengar cerita ni, saya tak tahu lah, Allahu'alam. Kisah bagaimana seorang sahabat Nabi ditakdirkan Allah bertemu dengan Dajjal. Jadi Dajjal ni sudah ada, bukan dia. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsa anhu 'ala al-mimbar qissat al-jassasa wa ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada para sahabat tentang kes dua benda. Yang pertama namanya jassasah, yang kedua namanya dajjal. Wa hasiluha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'an nas. Cerita di satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para sahabat. Falamma hadaru wa qada salatahu, bila sahabat sudah ramai berada dalam masjid dan selepas selesai menunaikan salat, jalasa 'ala al-mimbar wa huwa yadhhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas mimbar dan Nabi ketawa. Faqal, Nabi bersabda, yalzam kullu insanin musallahu. Nabi kata masing-masing duduk tempat masing-masing, jangan keluar, jangan balik, duduk. Nabi kata. Subaqan, kemudian Nabi bersabda, atadruna lima jama'tukum. Kamu tahu tak kenapa aku suruh kamu berhimpun pada hari ini? Nabi tak bagi balik, Nabi suruh. Tahu tak kenapa? Qalu, maka sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wallahi ma jama'tukum li ruhbatin wala li ruhbatin. Aku menghimpunkan kamu pada hari ini bukan nak cerita tentang syurga neraka. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi ceramah ke mengajar ke bagi tazkirah ke, Nabi akan cerita dua benda lah, syurga neraka, ya. Hidup mati. Walakin jama'tukum, tetapi aku himpunkan kamu semua pada hari ini, lianna Tamiman Ad-Dari, kerana pada hari ini ada seorang lelaki bernama Tamim Ad-Dari. Kana rajulan nasraniyan, beliau seorang yang asalnya beragama Kristian. Faja'a fabaya'a wa aslam, dan dia telah datang bertemu aku, dia telah berbai'ah dengan aku, dan dia telah masuk Islam. Wa haddatsani, dan dia menceritakan kepada aku hadisan, satu cerita, satu kisah. Wafaqa alladhi kuntu hadithukum bihi 'anil masih ad-dajjal, sama dengan cerita yang pernah aku ceritakan kepada kamu tentang Masih ad-Dajjal. Haddatsani, Tamim Ad-Dari diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Haddatsani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa juzabin. Satu hari dia ni naik kapal laut, kapal terbang naik kapal laut bersama dengan 30 orang lelaki daripada kabilah Lahmin dan Juzab, nama kabilah. Tengah-tengah belayar, tengah-tengah laut ini, fala'iba bihimul mawju syahran, maka dari Allah Ta'ala kapal yang diorang naik ini dilambung ombak selama sebulan. Dia kena bantai di ombak. Kita tak payah sebulan tuan-tuan, kalau orang tak pernah pergi ke laut kan. First naik kapal tu angin kena ombak kuat, itu pun nak muntah dah rasa. Ini pula kena belasah sebulan. Macam tu. Kami dilambung ombak selama sebulan. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahri fa'arsau ila jaziratin, dan akhirnya kapal yang kami naiki ini terdampar di sebuah pulau. Ay qaribuha, hampir dengan sebuah pulau. Haitsu taghrubu syams, ketika kami terdampar itu matahari baru nak tenggelam, nak dekat waktu maghrib. Fajalasu fi aqli safinati بضم الراء جمع قارب من كسرها أي سفينة صغيرة يقال لها سمو. Okey, kapal ni kan besar. Jadi bila kapal ni dia
dia terdampar hampir-hampir dengan pantai, tapi tak masuk pantai lagi pasal dia besar kan, dia tersangkut lah dekat kawasan yang cetek tu. Maka kami pun menurunkan sampan yang kecil. Ya, kita tahulah kapal-kapal besar ni dia ada sampan spare tu, sampan keselamatan tu. Kami pun turunkan sampan yang kecil untuk pergi dekat pulau tu. Yuqalu laha subuh. Maka kami pun naik sampan yang kecil ni, kayu sampai dekat pulau. Fadakhalul jazirata. Lalu mereka pun masuk dekat dalam pulau tersebut. Falaqiyatkum dabatun kabiratun kathiratus sya'ri. Bila masuk dalam pulau ni tuan-tuan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pertemuan dengan seekor binatang yang amat lebat bulunya. Lebat semua bulu binatang ni. La yadruna ma qubuluha min duburiha min kathrati sya'r. Sehingga kami ni tak tahu kepala mana, ekor mana. Aku nak khabar tak kerti aku tidak lagi binatang ni. Tak tahu kepala mana, ekor mana dengan sebab lebat sangat dia punya bulu. Faqal. Maka kami dalam keadaan terperanjat, terkejut ni, kami kata, wailaki ma anti. Celaka kau, kata ke binatang tu. Celaka kau. Kau ni apa? Dia kata macam ni bukan dia orang Melaka tuan-tuan, tapi terperanjat masalah. Celaka kau, apa benda kau ni? Qalat. Maka berkatalah binatang tu, Anal jassasa. Binatang ni cakap Arab tuan-tuan. Kau jangan kata putih merah pula. Ini hadis Nabi tau. Kata ustaz ni macam cerita Aladin ni kau jangan. Ni bukan bobo terbang kau tu. Ini bukan bobo kelapa mangkuk ayun ni. Ini bukan bobo satu Malaysia Ini cerita betul tuan-tuan. Lalu binatang ni menjawab, Anal jassasa. Aku merupakan seekor binatang yang diberi nama Al-Jassasa. Sumiyat lidzalika litajassusiha al-akhbar ay taftishuha. Dinamakan binatang ini dengan nama jassas dengan sebab dia ni tuan-tuan kerjanya mendapatkan maklumat yang terkini. Sebab tu dalam bahasa Arab orang yang kerja SB, spy, dia panggil apa? Jasus. Al-jasus. Faqalat. Maka binatang ni berkata, Ayuhal qawm, intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dayn fa innahu ila khabarikum bil ashwaqi. Binatang ni kata, wahai orang yang datang dekat pulau ni, selamat datang, welcome. Dia kata apa? Dalam pulau ni ada sebuah gereja lama, gereja tua. Kamu pergilah dalam gereja tu, ada seorang lelaki yang nak sangat bertemu dengan kamu. Aisyadidul ashwaqi ilaih. Dia dah lama sangat tak jumpa dengan orang dan dia nak sangat jumpa dengan orang. Falamma sammat lana rajulan fazi'na minha ay khifna an takuna syaitana. Bila binatang cakap macam tu, kita orang ni terperanjat lah. Asal bila pula kita orang kenal orang tu? Asal bila pula orang tu kenal kita orang? Kan pasal binatang dia kata, kau masuk dalam hutan ni, dalam pulau ni ada hutan, ada gereja lama dan ada orang lagi tunggu dekat situ. Dia dah lama nak jumpa orang. Binatang cakap macam tu menyebabkan orang yang rombongan ni pelik. Asal bila pula kita orang dah bertemu dengan ini? Dia tahu mana pula kita datang. Fakhifna an takuna syaitanatan. Maka kami bimbang tantah yang dalam pulau tu setan pun, dia kata. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Maka kami pun cepat-cepat lari masuk dalam pulau tu, nak tengok, nak jumpa lelaki dalam gereja lama ni. Kami pun masuk. Fa'idha fihi a'zamu insanan ra'aynahu khalqan wa ashaddahu withaqan. Tapi ada cerita, tiba-tiba kami dikejutkan dengan sebesar-besar manusia, orang yang amat besar yang pernah kami lihat. Khalqan, segi tubuh badannya gergasi, wa ashadduhu withaqan, dan dia diikat dengan ikatan yang amat ketat, dirantai badan kaki, dia tak boleh bergerak.
majmu'atan yadahu ila 'unuqih, kedua-dua tangannya dibelenggu dekat tekuk dia macam ni, kena dekat rantai. Ma baina rukbatihi ila ka'baihi bil hadid, manakala dua lututnya sampai kepada dua buku lalinya diikat dirantai dengan besi. Fakulna, maka kami yang terperanjat tadi dah cuba menatang tak tahu kepala ekor tu kan, lepas bulu tu kepala mana ekor mana terperanjat. Kali ni jumpa gegasi terperanjat lagi. Lalu kami kata, wailaki, wailaka man anta, celaka kau ni apa? Celaka lagi tu tadi. Ekor juga saya tadi. Wailaka man anta, korang ni apa ni? Apa? Makhluk apa rupanya? Qala, maka berkatalah makhluk yang besar ni, qad qadartum ala khabari, takdir Allah, korang telah bertemu dengan aku. Dalam dunia ramai-ramai manusia, korang ni diberikan peluang bertemu dengan aku. Sebelum aku kenalkan diri aku, fa akhbiruni ma antum, aku nak kenal korang ni siapa. Dia pula sampai interview rombongan ni. Fa akhbiruni ma antum, korang ni siapa? Qalu, maka Tabib Ad-Dari dan rombongan kata, nahnu unasun minal Arab, kami satu kumpulan masyarakat Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin, kami menaiki kapal selama sebulan. Fala'iba binal mawju syahran, lalu kami di lambung, di belasak ombak selama sebulan. Fadakhalna al-jazirata, dan sehingga akhirnya kami ditakdirkan terdampar di pulau ini. Kemudian falaqiyatna dabatun kathiratul syari, dan ketika kami masuk ke pulau ini tadi, kami bertemu dengan seekor binatang yang teramat lebat bulunya. Faqalat, dan binatang itu berkata, anal jassasa i'malu ila hadha dain, dia kata aku nama aku jassasa, pengintip. Mana jassasa pengintip, masuklah kamu dalam pulau ini dan pergi dekat gereja lama ini. Fa'aqbalna ilaika sira'an, maka kami pun datang kepada kamu bersegera. Faqal, maka makhluk yang besar ditanya lagi, akhbiruni an nakhli bisan hal tusmin, ceritakan kepada aku tentang kebun bisan. Kebun bisan ni tuan-tuan, sebuah kebun, dia kata kat sini, kanat madinatun bisyam wa fiha suqun kabirun, sebuah kebun taman yang besar yang terletak di bandar Syam. Syam ini dulu empat negara, Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Hal tusbih, adakah ladang ini masih lagi berbuah, masih ada buah ataupun tidak? Qulna na'am, kami kata ya, masih lagi berbuah. Nama ladang bisan ini. Dan diorang ni tuan-tuan merupakan peniaga-peniaga Arab yang biasa berniaga, jual beli, dan diorang tahu kawasan-kawasan mana yang banyak buah-buahan dan sebagainya. Qala, maka makhluk besar ni kata apa? Ama innaha yushiku ayyukrab alla tusnid, satu hari nanti kebun itu buah-buahannya tidak akan keluar, habis. Kau tunggulah nanti, kalau kau tak percaya, kau tunggulah besok, kebun itu akan habis buah-buahannya. Mana pokok semua mati, kering. Macam kita sekarang ni lah tuan-tuan. Alhamdulillah lah hari ni semalam turun hujan. Tapi kalau ikut sebelum balik 2 bulan tak turun hujan, sedih rasanya. Dalam Quran kata, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kerosakan di atas muka bumi ini dengan sebab tangan-tangan kita juga yang buat. Dan Allah balakan kita liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu, dan Allah rasakan kesusahan ini supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi negara kita ni bengong, dalam keadaan bala bencana punya teruk. Kan jiran sebelah tuan-tuan buat konsert, dah mati dekat 10 orang, baru hegi-hegi nak apa, stopkan konsert tu. Inilah negara yang tak dibahasa ni tuan-tuan.
Dia boleh bagi 3 hari kau tu tak? 3 hari buat maksiat, 3 hari bagi dadah, bagi kondom, datang biawak, apa lagi aku tak kerti bagi dia. Wadah. Siapa yang pegang permit, siapa yang luluskan tu aku tak tahulah. Dah ada orang mati, barulah hegi-hegi nak diharamkan, tak dibenarkan. Kalau kita nak buat program macam 3 hari, maaflah tak dapat. Macam-macam pula kena soal. Member kita pergi sembahyang hajat dekat KLIA pun kena apa? Bukanlah soal siasat, kena interview lah sekejap kat belakang tu. Lepas sembahyang hajat, polis panggil. Kan yang mangkuk hajut bawa apa zam-zam ala gazam tak kena pula. Boleh tak 2 hari lagi kau tu. Wah, malu Malaysia bos depan rokok. Dia kan bos orang ni penampak apa? Penampak apa? Kalau kau nampak apa, datang apa tu boy, aku nampak gorila, betul tak? Malu tuan-tuan. Kawan-kawan di Al-Azhar kan bila kan keluar dekat berita Al-Arabiyah. Al-Arabiyah ni antara berita yang paling berpengaruh di negara Arab. Yang pertama Al-Jazeera, yang kedua Al-Arabiyah. Satu dunia tengok, tajuk besar apa tau? Dia kata rakyat Malaysia menggunakan ahli sihir untuk mencari teka-teki di manakah kedudukan kapal terbang yang hilang. Bodoh semua. Member yang pergi kat Mesir tu kan, dia pergi dekat immigration pergi nak di barang, orang Mesir gaji kata. Malaysia ahli sihir dia kata. Sihirun ta'ir dia kata. Malaysia ahli sihir terbang macam-macam dia kata. Alauddin lah, Aladdin kan terbang. Oh, malu tuan-tuan. Yang tu tak ada kena-kena pula tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku pelik tu, ada kulit yang tukang ikut tu, bodoh semua. Bentang tiga dekat airport tu, semua pakai tokat. Yang lagi bawa bakul, buang air. Yang satu lagi pegang kelapa belen full air. Aduh, segar betul lah. Yang wartawan pula wilayah betul. Kalau nak terima aku boleh buat ke tak? Aku buat baldi air dekat airport tu. Aku boleh. Saya tahu dia boleh berkasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma astur uyubana wa astur amratina. Jadi tuan-tuan, tanda kiamat ni ialah bila pokok-pokok banyak dah mati, dia buah-buah tidak menjadi. Ini antara tanda hampirnya kiamat. Jadi tentang kebun lisan itu, ikan satu hari nanti dia takkan berbuah. Akhbiruni an buhairatin tabariyah hal fiha ma'un. Soalan yang kedua aku nak tanya dekat korang. Korang tahu tak Tasik Tabariyah, adakah masih ada airnya? Tasik Tabariyah ini tuan-tuan terletak di sepanjang Jordan, Syria, Jordan dan Syria. Ya. Jadi Tasik ni masih ada air. Dia kata kunna hiya na'am ya kathiratul ma' qala inna ma'aha yushiku an yadhhab. Ya, Tasik itu masih lagi banyak airnya. Maka kata benda makhluk asing besar ni, dia kata apa? Hampir-hampir satu hari nanti air dia akan kering. Air kering ni pun tuan-tuan tanda kiamat makin dekat. Ya. Baru ni saya pergi Uluyam, bawa lah budak sekolah kita orang pergi Uluyam. Kata pergi Uluyam tu ada Tasik kan. Tasik tu tuan-tuan dah nampak pulau. Mana dulu mana nampak pulau tu? Air punya makin tak ada sampai naik pulau. Kering hutan-hutan habis terbakar, kering sekering-kering ni. Malam semalam kemarin balik ke Maman tuan-tuan, tepi highway terbakar highway kan. Ya, highway nak ke Kuantan terbakar. Maknanya tuan-tuan, antara tanda kiamat ni bumi semakin kering, hujan tak turun. Bila hujan tak turun maknanya apa? Tidak ada keberkatan. Dunia ni dah tak ada keberkatan. Dan hujan ini tanda rahmat Allah Ta'ala, tanda Allah memberkati bumi ini. Tapi bila hujan tak turun, rahmat tak turun, maknanya apa? Dah hilang keberkatannya. Alhamdulillah hujan ni turun. Tapi kita janganlah pula bila hujan turun kita wonder je, tak. Doa dah terus, sentiasa berdoa. Mana dah tahu doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lepas tu adalah pula orang kata, ini ustaz, hujan ni pasal pembenihan awan. Aku dulu boleh kau tahu, pandai sangat. Pembenihan awan ke, beranakan awan ke, lantaklah kau nak kata apa. Kalau Allah tak izinkan, kau yang boleh buat itu dulu je. Ya. Allah telah kata dalam surah Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in." Allah kata, kalau aku jadikan air tu jauh ke dalam bumi, berpuluh liter, beratus liter dalam bumi, siapa yang boleh keluarkan air itu? Siapa dia? Allah Rabbul Alamin. Allah dia boleh keluarkan. Jadi kita ni berusaha buat adalah sekadar kuat turun hujan dengan izin Allah, maka turunlah. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Maka makhluk ni kata, satu hari nanti tasik tersebut akan kering. Kau tengoklah dia kata. Qala akhbiruni an ainin zughar hal fil aini ma'un. Soalan yang ketiga, ceritakan kepada aku tentang air mata air zughar. Di sebuah tempat ada namanya air mata zughar. Juga dikata berhampiran dengan kawasan Syria. Wa hal yuzrabu ahluha bima'il aini. Dan adakah masyarakat di situ bercucuk tanam dengan air mata air tersebut? Qulna na'am. Kami kata ya. Kawasan itu masih lagi subur, airnya masih banyak, orang-orang di situ bercucuk tanam dengan air mata zughar. Qulna na'am hiya kathiratun wa ahluha yazra'una min ma'iha. Tuan-tuan, semua tiga soalan ni, pertama berkaitan dengan buah-buahan, pokok-pokok. Dua soalan berkaitan dengan air. Yang kepentingannya air, betapa pentingnya air. Dan kita akan tengok nanti na'udzubillah min zalik, akan berlaku dunia ni, bumi ni kering sekering-keringnya. Dan soalan yang keempat, akhbiruni an nabiyyin ummiyin ma fa'al. Ceritakan kepadaku kisah seorang nabi yang tidak reti membaca dan tak reti menulis. Ma fa'al, apa yang dibuat sekarang? Dia dah ada ke belum? Qulna, maka kami kata, kharaja min Makkah wa nazala bi Yathrib. Ya, dengar-dengar Nabi itu dah ada, orang Mekah, kemudian berpindah ke Yathrib, Al-Madinatul Munawwarah. Soalan yang kelima, aqatalatul Arabu. Apa respon masyarakat Arab kepada dia? Adakah orang-orang Arab memerangi Nabi tersebut? Qulna, kami jawab, na'am. Ya, orang masyarakat tempatan, orang Mekah memerangi dia. Begitu juga dengan kabilah-kabilah yang lain memerangi Nabi tersebut. Qal kaifa sada'a bihim fa akhbarnahu annahu qad zahara ala majalihi min al-arab wa ata'uhu. Lalu dia tanya lagi, apa lagi orang buat dekat dia? Kami pun cerita Nabi ni dekat tempat dia orang lawan dia, sehingga dia pindah ke Madinah, orang ramai sokong support perjuangan dia. Apa kata makhluk ni tuan-tuan? Apa inna zalika khairun lahum in yuti'uhu. Aku nasihatkan kepada kamu, kamu dengarlah cakap Nabi itu, taatilah dia, berimanlah dengan dia. Ini makhluk dia kata, wa inni mukhbirukum anni. Dah habis soalan-soalan ni, dia pun kata, maka aku nak perkenalkan aku kepada kamu, inni anal masih dajjal. Akulah Masih Ad-Dajjal. Ya, Dajjal ni tuan-tuan dah ada dah. Tak payahlah kau kata buat teori-teori dah. Ini hadis sahih Muslim ni memang confirm dia dah ada. Dulu dekat sebuah pulau. Pulau mana kau jangan tanya aku. Ya. Mungkin Langkawi ke, apa benda, Pulau Tioman ke, Kelab Min, mana aku tak tahu, Allah Alam. Tapi ada beberapa ulama kata pulau ni terletak di dalam gugusan pulau-pulau di Yaman. Jadi kalau sesiapa yang rajin, pergilah cari. Ya, ada kerja dia tu. Ini adalah Masih, akulah Al-Masih. Sumia bidzalika li'annahu yamsul ardha fil muddatil yasirati.
dinamakan dengan panggilan Masihud Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, Dajjal dengan makna pembohong besar. Ya. Kalau bahasa Arab kita kata orang tu pembohong, kita kata kazibun, pembohong. Orang kaki gelentong kita panggil dia kazab. Tapi ini memang hobi juga, kata memang beranak-beranak dilahirkan untuk gelentong lagi. Menipu forever and ever and Batman forever. Menipu. Maka orang kata Dajjal. Jadi ni namanya Dajjal, banyak pembohong. Dan diberikan gelaran Masih, Masaha. Masaha antara makna ulama kata dia ada dua mata, tapi satu mata telah dipadam, disapu matanya. Masaha makna sapu, dia tak ada mata sebelah. Yang kedua ulama kata dia akan sapu dunia ni, maknanya dia akan rawan dunia ni dalam tempoh 40 hari sahaja. Semua tempat dia akan masuk. Yang kata anak dulu bujak jalin tak kena ustaz, tak pandai lah kau. Dia akan sampai tuan-tuan. Saya dulu dekat, contohlah sahabat bernam, sampai juga. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Nabi kata Dajjal ni tuan-tuan, Nabi kita sebut dalam hadis, Dajjal keluar dekat mana? Yakhrujud Dajjal min Asfahan yatba'uhu 70,000 minal yahud alaihim tayarisah. Nabi kata Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Asfahan dekat mana? Iran tuan-tuan. Iran. Kenapa Nabi tak kata Dajjal keluar dekat Amerika ke Israel ke dekat Perancis ke dekat Jerman ke kan, dekat Israel? Tak. Nabi kata keluar dekat Iran, di sebuah tempat nama Asfahan. Yang akan mengiringi Dajjal ini 70,000 Yahudi yang memakai toyarisah. Toyarisah ni selendang yang dipakai oleh Yahudi masa nak sembahyang. Kalau tuan-tuan biasa tengok dokumentari pasal Yahudi ni, dia ada selendang putih gitu, dia tutup kepala dia, sembahyang hanggu stand dia. Jadi Dajjal ni Nabi sebut dia akan keluar daripada Iran. Maka Iran ni jangan dipercayai tuan-tuan. Kalau cerita pasal Iran panjang pula cerita aku nanti kan. Wa inni yushiku an yu'dhana li fil khuruj. Satu hari nanti aku akan diizinkan untuk keluar. Fa akhruj, maka aku akan keluar. Fa asiru fil ardh, maka aku akan rawat dunia ini. Fala anamu qaryatan illa habattuha fi 40 lailatin atau fi 40 lailatan. Dia kata apa tahu? Dan aku tidak akan tinggalkan sebuah kampung kecuali aku akan masuk kampung. Bukan negara tau, bukan negeri lah, bukan bandar, bukan kampung. Felda Ululuit, Ululuit kat mana aku nak baca Ululuit. Kalau kat Terengganu tu ada kampung nama apa? Kampung Tok Imam Lapor tuan-tuan. Masuk kampung tu. Ayat. Tok Imam Lapor makmum ke Bulu. Jadi dia kata aku akan rawat seluruh dunia dan aku akan masuk sebuah kampung fi 40 lailatan, dalam tempoh 40 hari 40 malam. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Dajjal ni tuan-tuan, dia akan duduk dalam dunia tak lama 4 hari. Kita kata 40 hari tak kejap, dia sempat kena rawat tu. Nabi kata yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kausbu'in wa baqi yaum ka ayyamikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata hari pertama masa Dajjal keluar tu, dia punya lama selama setahun. Sehari pertama tu bukan 24 jam tau dia waktu. Selama setahun. Setahun berapa puluh ribu jam? Aku pun tak tahu berapa. Panjang waktu ni tuan-tuan, panjang. Maka sahabat dengan pun sahabat pelik. Ya betul ya Rasulullah. Hari pertama tu lamanya selama setahun. Hari yang kedua lamanya sama dengan sebulan. Hari yang ketiga, satu hari tu lamanya seperti seminggu. Hari keempat barulah seperti 24 jam, hari-hari biasa. Jadi tuan-tuan, hari pertama je Dajjal dah habis naon tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala takdirkan ini memang fitnah yang amat besar, ya. Sebab tu zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh pernah cerita dekat umatnya tentang bahayanya Dajjal ini. Maka
sahabat tadi, ya Rasulullah, macam mana nak sembahyang masa tu? Kalau satu hari setahun, adakah cukup dengan sembahyang 5 waktu? Nabi kata, ya, sebagaimana kamu sembahyang setahun itu, macam mana kau sembahyang setahun berapa ribu waktu, berapa ribu rakaat, begitulah kau sembahyang pada hari tersebut. Kalau kita dipanjangkan umur sampai kita pada waktu itu, kita akan alami. Sekarang kau jangan tanya aku tak tahu nak kira macam mana. Tuan-tuan faham kita cerita aku ni? Tak faham? Lagi bagus kau tak faham lagi. Tuan-tuan, bila Dajjal keluar besok, fitnah dia kan, macam kita kata tadi lah, bumi kering, orang tak ada makanan ke mulut. Allah takdirkan bumi kering, sekering-keringnya, hujan tak turun. Tiba-tiba Dajjal datang bawa makanan, sedap-sedap lah tu, bawa pula air sedap-sedap. Contohlah kau suka apa? Cendol lah contoh kan. Dajjal pun ada cendol juga kan, dia ada lecingkam lah, tak apa-apa, tak kerti aku. Benda-benda semua menggoda belaka lah. Kalau kau nak makan, kau kena kafir pada dia. Na'udzubillah min zalik. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, habis tu kita nak buat macam mana? Apa makanan orang mukmin ketika itu? Maka Nabi kata, makanan orang mukmin ketika itu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kena lagi tahu na'udzubillah min zalik. Tapi kalau tadi Allah panjang untuk kita tuan-tuan bertemu dengan fitnah tu, ya. Ini sarapan aku Pak. Subhanallah. Mungkin benda ni kita rasa macam entahlah, dia tak ya, kau tunggu lah. Macam negara kita ni kan, mana kita pernah terfikir negara kita boleh kemarau teruk macam ni? Mana kita tak pernah terfikir lah. Malaysia ni hutan kekuasaan yang hujan tak berhenti. Khat al-istiwa, katulistiwa, hujan sungguh. Kita tak ada terbayang boleh kering sebagai, tak tahu nak kata. Tengok Allah buat kering sekarang ni. Benda yang tak pernah kau fikir dah berlaku pada hari ini. Ya? Apa lagi? Benda-benda yang pelik-pelik lah. Contoh lagi tuan-tuan, kalau dalam fiqah kan, kita ada belajar bab al-istinja. Istinja ni, kita bersuci menggunakan batu, air tak ada. Zaman kita belajar fiqah dulu, bab istinja kita kata apalah kitab ni cerita tak relevan dah, air berlambat lah kita kata tu. Lepas tu bila kita ngajar dekat orang bandar pun, ada ustaz postpone lah, tak jadi ustaz, tak main lah kan, air berlambat lah, tak putus air kita. Air lah cakap sedap sangat. Sekali putus air kau pergi ke arena kau megak, mengangkat kau tak? Macam ni, mengangkat air tak ada, sudah kau nak selit dekat mana? Kau tahu cakap macam bagus. Benda yang kau tak pernah terbayang dia berlaku juga nanti. Pasal dia janji Allah. Kalau Allah dah janjinya mesti berlaku. Dululah tuan-tuan, saya nak share lah kan, tahun-tahun 90-an saya biasa baca satu ayat Quran. Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Masalah di dalam Quran ni, Allah guna perkataan yang kuat, bersumpah. Allah kata, aku akan, demi sesungguhnya aku akan uji kamu. Aku akan uji kamu bisyai'in, dengan sedikit, minal khawfi, rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan daripada harta benda, diri manusia, berlaku pembunuhan, ya, tanam-tanaman tidak menjadi. Aku akan uji kamu. Akhirnya Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Masa saya baca yang ni tahun-tahun 90-an tu, saya kata Allah guna perkataan yang kuat, walanabluwannakum, demi sesungguhnya aku akan uji kamu. Terdetik dalam hati kata, tak ada pun, okey je, negara aku okey je, aman-amanku dan hujan, makanan tak putus, okey je. Hati tu pernah terfikir benda ni satu ketika dahulu. Sekarang kau tengok, susah kita sekarang ni. Peperangan, satu benda yang kita tak bayar dulu ni. Lalas sekali yang Afghanistan, Soviet tu lalas sekali lah.
Lepas tu relax. Maka tadi Allah Ta'ala berlaku peperangan di Syria. Siapa sangka berlaku benda tu kat Syria? Syria ni tuan-tuan, sebuah negara yang rakyat orang Arab paling baik di dunia lah, paling lembut. Saya belajar di Syria tahun 1992 sampai 1998. Saya kenal semua orang Syria ni. Perangai dia, tingkah laku dia, baiknya, cakapnya bergalu. Orang Syria kalau tak ada khabar, kalau kita lah kan kata apa khabar gitu kan. Kalau bahasa Arab standard dia panggil kata kaifa haluka, itu standard lah tu. Kalau orang Mesir dia panggil izzayak, apa khabar. Kalau Syria dia tanya apa khabar, shluna. Tu lain macam ni tu. Shluna. Apa khabar? Dia tanya kita nak pergi mana? Wenrai. Mana? Kita tengah buat benda tadi, buat apa? Syamsari. Dia cakap meleleh macam tu tadi. Itu yang cakap tu balak, kau tahu tak? Kalau awet aku tak tahu kan. Berbulik macam tu. Siapa sangka rakyat yang baik, yang lembut, yang paling lembut dalam masyarakat dunia Arab, tuan-tuan, tiba-tiba Allah uji berlaku peperangan yang tak berkesudahan sampai hari ini. Waktu saya pening kepala tuan-tuan, aku nak cerita apalah malam ni. Akan nak cerita pasal Syria tu, minta projektor tempat suruh canggih dah tuan-tuan, tapi projektor tak ada. Tak canggih juga lagi ni. Tak apalah, kami insya-Allah kita akan cerita pasal Syria. Tuan-tuan, benda ni saya tak sangka berlaku. Tiba-tiba berlaku di Syria, pembunuhan sampai hari ini tak berhenti. Maka Allah kata, waladabluwannakum, demi sesungguhnya aku akan uji kamu. Bila Allah dah kata macam tu, Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janji. Maka Dajjal kata, fala ada'u qaryatan illa habaruha fi 40 lailatan, tidak ada sebuah kampung pun kecuali aku akan masuk dalam tempoh 40 hari, 40 malam. Wa Makkah wa Taibah huma muharramatani alayya, kecuali dua buah negara ataupun dua buah negeri sahaja yang aku tidak dibenarkan masuk, Makkah dan juga Taibah. Taibah ialah Al-Madinatul Munawwarah. Ai mamnu'un min dukhulihima kiltahuma, aku dilarang masuk ke dalam kedua buah negara ini. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan. Setiap kali aku cuba nak masuk dua buah negara ini, Makkah dan Madinah, aku akan dihadap oleh malaikat yang memegang pedang yang amat tajam. Jadi tak boleh nak masuk Makkah, nak masuk Madinah, tak boleh tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dalam hadis Nabi cerita, walaupun begitu, bila Dajjal keluar besok, akan berlaku gempa bumi di Mekah dan Madinah. Gegaran yang pertama bergegar macam tu, maka akan keluar daripada Mekah dan Madinah ini golongan-golongan munafik yang ada pada hari ini. Apa munafik caranya? Dia akan keluar, dia akan sambut Dajjal dekat luar tadi. Lepas tu berlaku lagi gegaran yang kedua, bergegar macam tu. Keluar lagi golongan munafik, dan sampailah gegaran yang ketiga, sehingga Mekah dan Madinah ini kosong, bersih daripada golongan munafik. Tidak ada dalam Mekah dan Madinah ketiga itu kecuali orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puak-puak munafik ini akan keluar dengan sendirinya untuk menyambut Dajjal di luar. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna kulla naqbin ay talib minhuma malaikatun yahrusunahuma, dan Dajjal kata lagi, setiap lorong, setiap jalan di Mekah dan Madinah ada malaikat yang menjaga, yang menyebabkan aku tak boleh dan tidak akan berpeluang untuk masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah. Wa ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mahdarati fil mimbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkatnya dan Nabi tekan ataupun Nabi buat ke tanah macam ni.
Yang Nabi kata hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Nabi kata inilah Taibah. Yang Nabi sebut tadi itu kan, dua negara, Makkah wa Taibah. Mungkin ada sahabat kata Taibah itu negara apa ya Rasulullah? Nabi kata hadhihi Taibah, inilah negara Taibah, Madinah Al-Munawwarah, yakni Al-Madinah. Jadi tuan-tuan, kemuncaknya bila keluar Dajjal ni fitnah yang amat dahsyat. Masa itu tuan-tuan, umat Islam mencari penyelamat. Maka Rasulullah SAW sebut dalam hadis, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'ath Allah rajulan fil 'itrati yu'ati ismuhu ismi wa yu'ati ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa juran." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah umur dunia ini hanya tinggal satu hari sahaja. Dunia ni tuan-tuan umurnya tinggal sehari sahaja. La tawallallahu dzalika al-yawm. Allah akan panjangkan hari tersebut. Dipanjangkan untuk apa? Untuk Allah mengutuskan seorang lelaki daripada keturunanku. Lelaki ini Nabi kata, nama dia sama dengan nama aku, Muhammad. Dan nama bapa dia sama dengan nama bapa aku, Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Wallahu a'lam. Bila kita cek sejarah tuan-tuan, jatuhnya kerajaan Khilafah Osmaniyah pada tahun 1924. Kita hari ini 2014. Lebih kurang 90 tahun dah kita ni tuan-tuan. Antara kejatuhan Khilafah Osmaniyah dengan kita pada hari ini dah 90 tahun. Maka Nabi sebut dalam hadis, "Innallaha yujaddidu hadzal din." Allah akan memperbaharui agama ini setiap 100 tahun tuan-tuan. Setiap 100 tahun akan dihantar mujaddid. Ya, orang yang akan memperbaharui agama ini. Memperbaharui bukan yang tak boleh, bukan untuk tambah tak. Agama ini lemah. Maka Allah takdirkan lahir orang ini untuk memberikan kekuatan. Sebagai contohlah kan, di zaman Rasulullah SAW, lepas Nabi wafat, boleh kita katakan ittifaq ulama kata mujaddid yang pertama selepas wafatan Rasulullah SAW ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, cicit kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia seorang khalifah yang amat adil. Dia menghidupkan agama ini yang berlaku adil, sehingga kita sedia maklum zaman tu binatang ternakan ini tak dimakan oleh binatang buas. Serigala tak makan kambing. Mana kambing dengan serigala ni tuan-tuan boleh berjogging sekali. Ya, serigala dengan kambing ni boleh main polis sentri, waktu jaga, polis mati, FRU jaga, tak ada hal punya kau tu. Ya, boleh nyanyi Baba Black Sheep anymore macam tu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu tuan-tuan, datang pula 100 tahun yang datang pula dibangkitkan mujaddid antara dia Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi radhiyallahu ta'ala anhu. Datang pula 100 tahun yang akan datang. Ya, saya tak ingat siapa, tapi antara mujaddid-mujaddid Al-Imam Sayyuti, Al-Imam Al-Ghazali, ya, ramai. Setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan lahirkan mujaddid, bukan mujtahid, mujaddid. Ya, maka kita ni tuan-tuan kalau ikut, ya, kita ada lagi 10 tahun. Kita ada lagi 10 tahun untuk menunggu lahirnya mujaddid ini. 10 tahun tahun bila? 2024. 2024. Kalau ikut zahir hadis Nabi itu, Imam Mahdi lah. Ya. Ni saya agak, saya tak tahu tuan-tuan. Jangan pula lepas 2 tahun tak keluar rumah pula. Aku ni bukan bomoh kelapa. Aku cakap ni apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu a'lam, kemungkinannya begitu. Bila dia keluar nanti Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia keturunan Rasulullah SAW, dan dia sendiri tak tahu dia Imamul Mahdi. Dia tak pernah prepare nak jadi Imam Mahdi, dan dia tak pernah bajet nak jadi Imam Mahdi. Dia pun tak tahu dia Imam Mahdi.
Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan bila dia keluar besok, para alim ulama mencari dia. Ulama-ulama yang mukhlisun, Allah gerakkan hati para alim ulama ini untuk mencari Imam Mahdi ini, dan akhirnya mereka bertemu di Makkah. Di situlah Imam Mahdi ini dipaksa untuk dibai'ah sebagai ketua. Ketua kepada umat Islam ketika itu. Masa itu Saudi ke Bahrain ke Qatar ke Dubai, semua tidak habis jahat ini sekarang dah mula dah bina-bina nampak. Dan tuan-tuan tengok contoh macam Qatar ditangkap dengan Saudi sekarang. Pasal Saudi ni geng-geng sisi yang jatuhkan apa-apa Dr. Mursi. Qatar tidak, ya. Qatar antara negara yang satu negara Arab yang bersimpati dengan rakyat Syria. Ya, yang pertama Turki bukan negara Arab, tapi Turki tuan-tuan walaupun bukan Arab, dia buka sempadannya seluas-luasnya bagi rakyat Syria. Sebab tu kalau kita nak masuk ke Syria, sempadan yang paling mudah Turki kan. Jordan hampir, Lebanon kau jangan tanya dah, Syiah, ya. Iraq Syiah juga. Turki buka, boleh masuk, ya, bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Qatar, okeylah. Yang lain-lain semua hampir berlaku. Sekarang ni dah berlaku dah. Ya, fitnah ni tunggulah, wallahu a'lam 10 tahun akan datang mungkin lebih teruk lagi, sehingga umat manusia mencari siapakah pemimpin sebenar masa itu, maka akan keluarnya Al-Imamul Mahdi ini yang dia pun tak tahu dia orangnya. Dia tak tahu dia orangnya. Lalu dia dipaksa untuk menerima bai'ah. Dia tak nak, dia lari tuan-tuan ke Madinah. Sampai di Madinah pun ulama sana pegang dia, tangkap dia dan paksa menerima bai'ah. Dan akhirnya tuan-tuan, dia menerima bai'ah tersebut. Secara rasminya diterima dan dijadikan ketua, dan Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai seorang pemimpin hanya pada satu malam sahaja. Dia ni orang biasa, tapi keturunan Nabi SAW daripada keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ketika dibai'ah satu malam sahaja, Allah ubah karakter dia, terus layak memimpin umat Islam. Maknanya dia tak pernah prepare dan dia tak pernah ada BA syariah ke, contohlah kan. Dia tak pernah buat master sebagai sains politik ke, dia tak pernah buat PhD, tak. Allah ubah karakter dia, diberikan ilmu laduni, dibai'ah. Ketika itu tuan-tuan, Imam Mahdi Allahu a'lam, dia akan bergerak dengan para mujahidin menuju ke mana? Ke Syria. Untuk apa ke Syria? Untuk menyambut turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sebut dalam hadis, sayanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqiyyi Dimashq, akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik di Syria. Jadi Syria ni tuan-tuan bukan sembarangan isu, bukan isu biasa-biasa tuan-tuan, isu nak dekat kiamat kita ni. Sebab tu kalau orang yang kata, alah ustaz, Syria ni konflik ni, perang saudara, kau tak tahu cinta. Ya, kau tak tahu cinta. Nabi sebut Nabi Isa akan turun di Damsyik, di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik. Menara tu dah ada dah tuan-tuan. Nama tempat tu Baktuma. Nabi Isa akan turun pada sembahyang subuh. Masa tu Isa dah ramai dah berada di Damsyik, dan mereka menunggu penurunan Nabi Isa. Bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi minta supaya Nabi Isa jadi imam sembahyang. Nabi Isa kata tak, kau yang jadi imam. Lalu Nabi Isa menjadi makmum kepada Imam Mahdi sebagai isyarat bahawasanya Nabi Isa ini akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang Allah izinkan menjadi pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa jadi imam, maknanya dia akan buat syariat lain, ataupun dia akan sambung syariat lama dia dulu. Tak. Nabi Isa jadi makmum kepada Imam Mahdi, ya. Maka tuan-tuan, daripada situ berlakulah bai'ah dan sebagainya. Tapi nak sampai ke situ tuan-tuan payah. Nak sampai ke waktu tu payah. Peperangan yang berlaku di Syria pada hari ini, kalau kita fikir nak lagi 10 tahun, Allah lamanya 10 tahun. Tak larat aku nak tunggu. Tak larat nak tunggu. Bukan apa, pasal peperangan di Syria ni teruk sangat. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tuan-tuan dibunuh. Bukan dibunuh oleh musuh luar, kerajaan sendiri dibunuh. Bashar al-Assad yang bernama Syah Alawi An-Nusairi disuruh oleh Iran
berfaham Syiah Imamiyah Ja'fari, juga Syiah di Iraq, ya, yang berfaham dengan Syiah Imamiyah juga Hizbullah di Lebanon, Syiah juga berpakat masuk ke Syria, bergatah darah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini realiti. Itu saya nak pesan dekat diri saya dan tuan-tuan semua, cukuplah kita tertipu dengan Iran, cukuplah. Ya, saya ni dulu antara orang yang paling berbangga dengan Iran. Gambar Khomeini itu saya tipik dalam kitab, dalam rumah, dalam bilik, bangga penuh dengan buku dulu. Tapi bila kita tengok apa yang berlaku di Syria pada hari ini, cukup. Ya, dia orang ni sebenarnya bukan nak mengembangkan Islam, tetapi nak mengembangkan empire Syiah mereka, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar perbualan dalam televisyen antara ulama Syiah dengan seorang ulama Sunni ni, adalah ada program kita tengok dekat TV tu. Dia kata apa tau? Dia kata bila keluar Imam Mahdi besok, Syiah ni tuan-tuan jadi Imam Mahdi juga. Tapi Imam Mahdi ni tak sama kita. Imam Mahdi kita keluar dekat Mekah, Imam Mahdi Syiah keluar dekat Iraq, dekat sebuah lubang bernama Samurah. Dan dia kata Imam tu dah ada dah 1000 tahun yang lampau, cuma tak keluar-keluar je lagi. Dia tengah menjuruk dalam lubang tu. Ya. Bila dia keluar nanti, dia akan serah Mekah dan Madinah. Dia akan bebaskan Mekah Madinah ni daripada golongan Nawasib. Nawasib ni siapa dia? Nawasib ni golongan yang melantik Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Kita ni golongan Nawasib. Ahli Sunnah wal Jamaah ni panggil Nawasib. Dia akan serah Mekah Madinah, dan dia akan pergi ke Madinah. Dia akan korek kubur Abu Bakar, korek kubur Umar, dan mereka akan keluarkan jenazah ini dan mereka akan salibkan. Ini dalam kitab Syiah semua, tuan-tuan. Macam mana teruknya ya akidah orang Syiah ini. Dan dia kata lagi apa? Dia akan korek kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan yang paling dahsyat lagi, dia kata kita bila imam tu keluar besok, dia akan sama-sama dengan dia Al-Quran yang sebenarnya. Ya. Quran yang sekarang ada tak betul. Quran yang ada pada hari ini buat sementara waktu dia guna, akan datang guna Quran yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang ambil tahu perkembangan tentang ulama-ulama Syiah ni, boleh katakan tidak ada seorang pun ulama Syiah yang menghafal Al-Quran. Dan di Iran pun tidak ada bahan tahfiz Al-Quran. Ya, sebagaimana di Al-Azhar ada, India ada, ya, negara-negara Islam yang lain ada, hatta kita Malaysia ni pun ada berlambak bahan tahfiz Al-Quran. Tapi di Iran tak. Sebab mereka beranggapan Quran yang ada pada hari ini buat sementara waktu sahaja. Sebab Quran yang sebenarnya akan keluar bersama dengan Imam Mahdi mereka, tuan-tuan, ya. Jadi kemuncaknya bila berlaku penurunan Nabi Isa dengan para mujahidin akan terus mara memburu Dajjal sehingga sampai di sebuah tempat bernama Babuluddin. Babuluddin ini di Palestin. Dajjal bertemu dengan Nabi Isa ni, tuan-tuan, perlawanan tersangat singkat. Jadi bukan lawan macam kita lawan, tak. Dia tengoknya Nabi Isa tu terus cair, kama yazubul milh, Nabi kata. Dia cair, dia tengok Nabi Isa tu, badan dia cair macam cairnya batu garam. Macam tu. Dajjal, bukan aku contoh, ya, dengan cair. Bila Dajjal dah habis, maka Nabi Isa berseronok. Fitnah yang dahsyat sudah berakhir, seronok, tuan-tuan. Fitnah Dajjal dengan mama je, walaupun dia dengan rupa yang tak senonoh tu, fa'inahu a'war, Nabi kata. Dia ni mata sebelah dia buta. Tertulis dekat dahi dia, kafara, telah kafir. Confirm, jelas dekat dahi nampak, kafara. Tapi dengan sebab orang perlukan sangat minuman, makanan dan sebagainya, mereka sambung ikut Dajjal. Sampai di tempat-tempat yang kemarau, dan dia boleh kata, wahai langit, ibtiri, wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan lebat. Tak gila kau? Ya betul, hujan tu pun. Bumi kering-kering kotak, gila kau tu tak? Jadi pada dia kata, wahai bumi, keluarkan durian B24 musangking. Keluar musangking. Tak mampu kau. Kau pula memang keburu lah pada musangking. Tak cukup dengan musang King Kong pun keluar sekali. Fitnah yang amat dahsyat, tuan-tuan. Kau pula keburu gila. Kau nak apa? Pam! Yang penting keluar makanan. Tak gila kau. Kita pada hari ini, na'udzubillah min zalim,
dalam keadaan macam ni ada makanan pun dapat beribu dah beri kepala dia macam itu pun dapat beribu tak. Lepas tu dia tipu lagi. Korang dia faham kan cerita aku ni. Bawa faham mungkin okey juga lah. Okay tuan-tuan, akhirnya bila Dajjal dah mati, adakah masalah selesai? Tidak, masalah tak selesai. Keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kalau keluar ni habis. Lagi tu Allah kata wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan keluar daripada segenap bukit bukau. Ramai, teramat ramai. Ya'juj Ma'juj pun dah ada dah. Pada zaman Zulkarnain kan, dan mereka sekarang dipenjarakan di sebuah tempat yang kita pun tak tahu, tak ulama kata antara sepadan negara Azerbaijan. Di sana banyak bukit bukau. Di situ ada tempat yang Zulkarnain buat hadangan ataupun tempangan yang besar untuk menyelamatkan orang-orang kawasan itu daripada serangan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi tuan-tuan tak payah pergi carilah sebab tu. Kalau tak setiap hari zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah, beberapa orang mujahidin yang pergi beberapa berjihad, mereka tersesat dalam hutan dan mereka bertemu sebuah bukit yang besar dan mereka nampak dekat bukit itu ada dinding yang amat kukuh dan amat licin. Dinding itu dah memang ada lepas zaman Zulkarnain. Di zaman kerajaan Abbasiyah, dia nampak benda tu memang tinggi dan amat licin, tak boleh panjat. Akhirnya balik semula bertemu dengan kerajaan Abbasiyah, cerita dekat raja ni nak bawa raja tengok tempat tu. Pergi sekali lagi tak jumpa lah. Dah hilang. Bukan hilang, tak jumpa pasal zaman tu tak ada Google, tak ada kan wazir kamera pun tak ada. Alah, kau jangan nak marah orang dulu. Zaman sekarang pun radar pun tak jumpa, kau tak hilang ke mana kan. Radar boleh pula tak tahu ni kata bang apa, ni kata bang apa, confuse ni. Tapi bila nak kata macam mana Allah tak akan berlaku dekat negara kita, bala demi bala yang berlaku akan datang, kita tak tahu apa lah bala kan. Dia sebenarnya tuan-tuan, jawapan yang terbaik, kita semua banyak bertawab kepada Allah Ta'ala, kena kembali balik kepada Islam. Khususnya pemerintah ni mas dalam lingkup berbilion kau tahu tak, masih tak tahu mana. Patut kena berubah perangai tu, harapkan arah, jagalah. Pasal orang atas udara bila-bila dia Allah boleh buat apa-apa dekat kau. Tak payah atas udara lah, kita atas darat bila-bila dia boleh kena kan. Sepatutnya bila kita atas udara ke dekat lautan, lebih kuat kita bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, bila keluar besok Ya'juj wa Ma'juj, keadaan lagi dahsyat. Sebab Ya'juj Ma'juj ni dia makan belaka. Dia makan belaka. Orang pun makan, binatang pun makan. Kereta buat keluar pada makan dulu. Lapor tuan-tuan. Dia belasah belaka. Akhirnya Nabi Isa dan umat Isa masa tu, cuma saya tak pastilah dekat mana lokasi yang dia akan serang ni. Tapi Nabi Isa akan berundur juga di Palestin, di atas sebuah bukit. Masa Ya'juj wa Ma'juj nak naik, Allah Ta'ala turunkan daripada langit sejenis penyakit ataupun bulan memakan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj pun mati. Ramailah penderita mati. Bila nak turun tak boleh turun. Pasal dia dah banyak sangat, dah jadi bangkai bawah ni, busuk gila pun tu. Gila pun tak busuk macam tu. Sebab dia makan belaka. Orang pun dia makan, natak pun dia makan, kereta pun dia makan. Jadi bau busuk sangat. Kita yang makan apa, tempoyak, makan belacan, makan apa benda tempe ni pun bau kita boleh tahan. Ini kan pula dia belasah belaka kan. Jadi kau-kau dia tak boleh turun. Bau bangkai penuh. Lalu Allah Ta'ala hantar binatang burung memakan bangkai, dan burungnya akan bawa bangkai yang terbang jauh, dia buang ke tempat lain, dan Allah turunkan hujan membersihkan bukit tersebut. Nabi kata sampai masa dia licin bersih, sampai taraf dia ada bawa bangkai langsung. Nabi Isa pun turun. Di situlah Nabi Isa memulakan balik kehidupan dunia selama 7 tahun tu. Selama 7 tahun pula kita akan hidup kalau panjang umur dan dalam keadaan penuh keberkatan. Hujan turun, rezeki melimpah ruah, hidupnya senang, berkat. Lebih kurang 7 tahun. Bila habis 7 tahun tu, Allah Ta'ala akan hantarkan angin yang lembut. Angin lembut ni lalu kita cium, sedup,
mati. Nabi kata hatta kalau orang mukmin itu berada dalam gua, orang mukmin duduk dalam gua, angin masuk, dia tarik nafas, mati. Sehinggalah tuan-tuan, semua mati belaka, tidak ada seorang mukmin dalam dunia. Mati belaka orang mukmin dengan sebab angin yang lembut itu. Yang tinggal dalam dunia ketiga itu hanyalah orang kafir sahaja. Bila yang tinggal dalam dunia orang kafir, Nabi bersabda, la taqumu sa'atu illa ala syirarul khalqi. Kiamat takkan berlaku kecuali dunia ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang jahat sahaja. Habis tak ada orang mukmin yang jahat saja, masuklah barulah berlaku kiamat, tuan-tuan, yang amat dahsyat. Bila berlaku kiamat, berlakulah hari kebangkitan. Kita akan hidup kali kedua di hadapan Allah, Yaumul Mahsyar. Pada hari itu kita tak akan mati-mati lagi. Tak ada soalannya, immal jannatu wa immal nar, sama ada kita dimasukkan dalam syurga ataupun dihukumkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Taala masukkan kita semua dalam syurga, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua, sekali itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini.